Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam hidup biar berjasa kepada para hadirin sekalian yang masih setia mendengarkan dan juga menonton bicara orientasi gerakan PKPIM. Sebelum ini orientasi gerakan yang telah dibicarakan ialah dakwah dan tarbiyah, ilmiah, desekularisasi dan juga wasatiyah dan juga jamariah. Dan juga pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan tentang orientasi gerakan alamiah. Untuk brief sedikit alamiah ni apa maksudnya ialah menggerakkan mempunyai gerakan yang melangkaui rentasan dan juga melangkaui boundaries. Ini boleh dikira sebagai satu global lah, gerakan global. Kiranya PKPIM ini sebenarnya mempunyai orientasi gerakan yang merentas negara, merentas negeri dan juga daerah. Kiranya ianya menyeluruh. Jadi pada malam ini yang akan membentangkan berkenaan alamiah ini ialah Bendahari Kehormat PKPIM Malaysia, iaitu Balkis Farahin, dan juga kita akan menguraikan berkenaan tentang orientasi ini. Jadi mungkin saya teruskan, tanpa buang masa lagi lah. Saya teruskan dengan mungkin persoalan pertama lah yang kita boleh ketengahkan berkenaan tentang orientasi gerakan ni ialah bagi pendapat Akak Balkis lah. Apakah kepentingan PKPIM ini untuk bergerak secara internasional dalam soal perbincangan idea, perhubungan soal perbincangan idea, walaupun sebenarnya kita boleh saja berfikir dalam konteks negara kita saja tanpa mengira isu ataupun idea negara lain. Dan kenapa PKPIM cuba untuk membawa konsep alamiah ini dalam gerakan mereka? Silakan Akak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Okay, bismillah. Saya perkenalkan diri saya dulu. Seperti yang dah diperkenalkan, nama saya Balkis Farahin selaku Bendahari Kehormat PKPIM. Dan pada malam ini kita akan bincangkan tentang alamiah global, dan saudara moderator dah beri sedikit description tentang apa maksud alamiah ni sendiri. Jadi betul lah, kita sebagai satu gerakan yang dalam gerak kerjanya kita kena menjangkau dan merentasi sempadan. Tiada limitasi terhadap fizikal, kaum, bangsa ataupun tiada apa-apa limitasi geografi dan sekalipun. Tidak mengira dalam negara atau luar negara. Jadinya dalam objektif gerakan sendiri, objektif gerakan yang kelima, kita selaku wakil pelajar, kita mewakili pelajar-pelajar Islam semasa di dalam dan luar negara untuk merapatkan ukhuwah Islamiah serta bekerjasama dengan persatuan yang sama dasar perjuangannya dengan PKPIM. Jadi maksudnya kita negara saja, kita perlu bersuara untuk masyarakat ataupun umat di luar negara juga. Jadinya pada soalan tersebut, kenapa kita perlu macam ambil kira untuk negara luar, kenapa kita tak fokus kat negara kita je. Jadinya pertama kita kena faham bahawa gerakan kita ni membawa gagasan rahmat. Dan sekali kita dengar rahmatan lil alamin, dia adalah rahmat untuk sekalian alam, bukannya untuk setengah pihak atau setengah kaum atau setengah negara. Jadinya penting untuk kita faham. Yang keduanya, Nabi Muhammad, junjungan besar Nabi Muhammad SAW berfikiran global, alami. Kita kena memahami isu kesejahteraan umat secara menyeluruh tanpa mengira ataupun kita ambil kira sesuatu bangsa atau sesuatu kaum dia. Yang ketiga, kita kena faham berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13 yang kita selalu dengar juga untuk lita'arafu bermaksud kita kena saling berta'aruf, berkenalan. Ditegaskan dalam ucapan dasar, kalau kita nak kenal ni
ucapan dasar yang baru-baru ni, kita kena kenal non-Muslim juga. Kita tak boleh kenal sesama Muslim saja. Jadinya berdasarkan tiga-tiga faktor ni, kita bawa gagasan Rahmatan lil Alamin. Kita punya idol kita Nabi Muhammad SAW berfikiran global, dan berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13, sebagai pendakwah yang menyambung dan mewarisi perjuangan Nabi Muhammad SAW, memang kita patut untuk galas tanggungjawab ni dan ambil alamiah sebagai dan mengangkat dasar antarabangsa ini. Kerana kita harus faham di setiap sesuatu tu ada hikmah dia, dan kenapa kita kena sentiasa berfikiran global, bermaksud kita tidak mencicirkan sesiapa. Kita kena fikir, maksudnya kalau di PKPM sendiri kita vokal kepada isu-isu di luar negara. Kita tak adalah keluarkan statement dalam negara je. Kalau kita perhati kita punya statement, kita ada isu Kashmir, isu Uyghur, isu-isu Rohingya dan sebagainya. Jadi saya rasa tiga poin tadi mencukupkan untuk soalan yang pertama. Berita? Terima kasih Kak Balqis. Betul. Kiranya macam gerakan Islam ini, lagi-lagi kita lah gerakan pelajar Islam ini seharusnya mengangkat konsep rahmatan lil alamin itu secara lebih konklusif. Kiranya kita tidak melihat isu hanya di dalam negara tetapi juga di luar negara. Kiranya macam international relation dan juga isu-isu yang concern berkenaan tentang ekonomi. Macam dalam time COVID ni juga soal ekonomi merundum tu tidak efek kepada di negara kita saja, ya efek kepada negara lain, dan juga negara lain pun ada pelbagai cara mereka menanganinya. Jadi melalui alamiah ini, alamiah ataupun saya rasa daripada pandangan saya boleh diartikan sebagai globalisasi lah juga, globalisasi. So mungkin dalam dalam alamiahnya juga kita boleh mengambil idea dari luar, membawa idea dari luar. Saya percaya sejarah PKPM ni dia banyak mengambil idea-idea mungkin dari Nusantara, dari Indonesia dan juga daripada negara Asia Tenggara yang lain untuk dibincangkan dan juga diwacanakan di dalam negara kita. Tapi mungkin permasalahan alamiah ni baik untuk menerapkan konsep globalisasi ini ada kemungkinan untuk kita menerapkan fahaman yang dilihat sebagai yang orang tengok sebagai ekstrim, macam ISIS, Al-Qaeda, dan juga ada juga fahaman-fahaman yang di luar sana seperti komunisme, liberalism dan sekularisme. Dan saya percaya ada setengah orang, setengah individu ataupun grup yang pernah melabel orang PKPM ini mungkin sebagai orang liberalis. Kadang-kadang orang liberalis, kadang-kadang orang sekuler disebabkan idea-idea yang kita bawa. Jadi bagaimana PKPM mampu mensegregasikan, memisahkan idea-idea ekstrem ini dalam gerakan mereka, dan masa yang sama membawa idea-idea baru dari luar ke dalam negara, dan masa yang sama macam mempromosikanlah juga idea-idea dalam negara keluar. Itu soalan. Okay. Terima kasih moderator. Tadi soalannya macam lebih ringkasnya, macam mana PKPM nak segregasikan idea-idea ni. Maksudnya kita tidaklah dilabel membawa idea-idea sedemikian. Pertama kita kena akui memang dunia hari ini luas untuk terokai. Jadi kalau kita pergi negara ni akan cakap pasal ni, negara ni akan cakap pasal ni. Jadi kepentingan sebelum kita nak bersifat global ni, kita ada persiapan diri kita dulu. Dua perkara yang saya memang saya nak cadangkan untuk kita terapkan. Yang pertama, kita kena perteguh jati diri. Jati diri kita kena tahu kita ni memang Muslim, kita berasal dari negara Malaysia, tanah Melayu. Kita berbangsa Melayu atau berbangsa apa sedemikian, kita kena teguh jati diri kita dulu. Kita kena tahu kita berasal dari mana. Yang kedua, kita kena memperkemas fahaman agama. Sebelum kita nak keluar, kita kena terapkan diri kita dengan fahaman yang betul lah. Jadinya tak adalah kita keluar, kita bawa ajaran yang salah, tapi kita mewakili PKPM pun membicarakan, jadi jurubicara yang salah. Itu perkara yang pertama, persiapan diri kita. Dan memang kalau kita pergi setiap negara, banyaklah isu-isu ism ni, termasuk tragedi Christchurch baru-baru ni, dan banyak lagi Islamofobia yang dah berlaku dan sebagainya. Kita tak naklah kita ni jadi penyumbang kepada Islamofobia tersebut.
Dan dalam PKPM, orientasi alamiah ni dia tak datang bersendirian. Dia ada kawan-kawan dia lain. Kita juga bersandarkan konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Kesederhanaan ni bermaksud kita tidak melampaui dalam sesuatu fahaman. Kita tolak sebarang fahaman melampau dan ekstremisme. Jadinya wasatiyah, sederhana dalam memilih fahaman ataupun tidak terlampau memilih yang terlebih-terlebih lah. Yang kalau izin ni biasanya dia akan cenderung kepada sesuatu, dia tidak di peringkat moderat, dia moderate, dia peringkat lebih-lebih. Jadinya kita boleh bersifat terbuka tetapi tidak mutlak. Maksudnya kita terbuka tetapi kita still berpegang kepada ajaran agama, Al-Quran dan Al-Sunnah. Tapi walaupun kita sebagai pelajar, kita tak boleh nak abaikan terus konsep ni. Kita kena faham semua izin yang kita tahu, yang sedang berlaku, kita kena ambil cakna. Kena faham konsep tu sejelas mungkin. Kita kena elakkan diri kita daripada terikut. Kita tak boleh, even kita dah pegang, kita dah tahu tak apa, tapi jangan terikut dengan sentimen tanpa unsur periksa. Dan kalau kita dapat sesuatu maklumat tu, kita sebagai jurubicara ni tak boleh nak share sesuka hati. Kita kena double triple check dulu dengan kita punya murabi ataupun kita punya campus punya amir amirah. Tanya dulu, betul ke kita punya statement ni ataupun betul ke kenyataan ni, boleh ke kita sebar. Sebagai jurubicara umat, kita kena bicara yang baik-baik, bicara yang benar-benar. InsyaAllah tu untuk soalan yang kedua. Betul juga, untuk membawa satu message tu di peringkat antarabangsa, dan sama juga kita membawa message antarabangsa ke dalam negara kita pun, ianya menjadi satu kemestian untuk kita memantapkan pegangan. Dia lebih kurang memantapkan prinsip lah, mantapkan prinsip kita sebelum kita menerima ide tersebut. Dan juga saya suka juga dengan konsep wasatiyah tersebut, di mana kita sebagai persatuan PKPM membawa diri kita ke peringkat global. Dalam masa yang sama kita membawa kesederhanaan tersebut, kesederhanaan di mana kita ni tidaklah terlampau ekstrim, tidaklah terlampau pasif. Kita menjadi ekstrim apabila perlu, dan juga kita menjadi pasif apabila perlu juga. Jadi membawa wasatiyah ni, membawa konsep alamiah ini, dia daripada explanation Kak Bagis tadi, dia mesti seiring dengan wasatiyah. Konsep pendirian wasatiyah tu kita mesti pegang. Jadi dalam masa yang sama, kalau ada soalan daripada para hadirin, bolehlah ajukan sambil saya perbincangan kita ni masih berlangsung lah. Jadi untuk soalan seterusnya, apakah usaha-usaha PKPM Malaysia dalam meneruskan gerakan alamiah ini? Contohnya macam mungkin luaskan jaringan ke luar negara, ataupun bawa idea yang ada di dalam negara kita ni, mungkin idea daripada PKPM sendiri ke peringkat antarabangsa. Mungkin boleh perjelaskanlah apa yang pimpinan untuk apa yang ada dalam alamiah ni yang kita cuba bawa. Yang pertama, kita bertengok sejarah-sejarah lama sebelum ni. Dalam buku PKPM 5 Dasawarsa, di bab Dasawarsa yang ketiga, pada tahun 1981 hingga 1981, PKPM pada ketika itu banyak menganjurkan seminar-seminar di peringkat antarabangsa. Contohnya dah adakan kerjasama dengan International Islamic Federation of Student Organisation, IFSO. Kita telah menganjurkan seminar gerakan pelajar Asia Tenggara dan simposium keprihatinan masalah pelajar. Dalam isu ni, dalam seminar ni kita dah bawa 800 orang pelajar dari 7 buah negara di Asia Tenggara. Jadi kalau pada tahun tersebut seminar macam ni dikira seminar yang besar lah, dan macam berpengaruh lah untuk penganjur mengadakan seminar sebegini. Dan seminar ni sebenarnya dimanfaatkan bagi membincangkan tentang penubuhan semula Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, PEMIAT, sekarang dikenali sebagai PEPIAT, Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara.
Dan dalam PERPIAD sendiri kita ada TMSA, Thai Muslim Student Association, kita ada FMSC, Jabatan Kuasa Pelajar Islam Singapura, kita ada PIE, Pelajar Islam Indonesia, dan daripada Filipina, dan banyak lagi lah dalam PERPIAD ni. Jadinya itu usaha-usaha pada tahun lalu, dan pada tahun 1989 pun PKPM telah diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penganjuran IFSO punya persidangan yang ke-7 di Institut Amiruddin Baki. Maksudnya pada tahun itu pun maksudnya kita aktif lah pada tahun tersebut dengan program penglibatan dengan IFSO. Program itu dihadiri oleh 200 orang daripada 80 buah negara Islam. Persidangan itu menjadi macam medan mini untuk persidangan OIC lah, sebab dalam tu banyak laporan-laporan negara Islam dan dibahas dan dibentangkan. Jadinya selain daripada penglibatan secara luar, secara direct dengan IFSO, dengan PERPIAD, kita ada juga penglibatan dalam bidang NBM. Dalam NBM, PKPM sebagai badan gabungan, dan dalam NBM juga Majlis Belia Malaysia kita berpeluang untuk mendapatkan jaringan antarabangsa yang lain. Sebagai contoh, kita ada kawan-kawan daripada WAMI, World Assembly Muslim Youth, kita ada ICYP, program belia negara Commonwealth, kita ada Majlis Belia Asia, dan banyak lagi lah daripada MBM tu sendiri. Dan pada masa sekarang, pada ketika ini di jabatan di PKPM yang pegang agenda antarabangsa telah buat satu program, nama program itu adalah Perantis Masa Depan. So sambil itu saya promote lah. Program ni dia namanya Pencarian Perantis Masa Depan. Portfolio dia ada 4. Pertama, perantis antarabangsa. Kedua, perantis penyelidikan. Ketiga, perantis perpaduan. Keempat, perantis pemikir muda. Jadi siapa yang berminat nak masuk ni, ada 4 portfolio ni, boleh pilih mana-mana. Dia terbuka kepada semua pelajar IPT yang berusia 19 hingga 22 tahun. Dan boleh isi pendaftaran di Google Form di Instagram atau Facebook PKPM. Itu yang pertama. Yang kedua, PKPM juga ada satu program MOIC Student Club Malaysia, di mana saya selaku country coordinator untuk Malaysia. Dalam tu kita sebagai maksudnya kalau siapa nak join boleh jadi sebagai team member ataupun university representative untuk program tersebut. Nama dia Model OIC Student Club. Dia untuk Malaysian campuses. So ada juga iklan tu di social media PKPM. Jadinya untuk masa sekarang di era pandemik ni, selain daripada 2 program yang saya sebutkan tadi, 2 program semasa, kita sebenarnya banyak kekangan untuk bergerak ke luar negara. Pada tahun sebelum ni kita banyak hantar wakil-wakil PKPM ke persidangan luar ataupun ke segala seminar di luar negara lah, tapi sebabkan kekangan semasa, kita turut hadir, kita juga hadir, dan banyak juga PKPM pelajar di speaker-speaker di program peringkat antarabangsa dan menyertai mesyuarat-mesyuarat di peringkat antarabangsa. Cumanya semua tu secara virtual, secara online saja atas talian, tiada perjumpaan fizikal setakat ini. Dan pada masa yang sama, pada tahun lepas saya juga mewakili PKPM untuk bicara tentang women empowerment di salah satu event OIC Youth Indonesia. Jadinya kita sebagai aktivis PKPM boleh bertindak secara boleh kita kata aktif secara langsung di pentas antarabangsa. Banyak platform dia, dapatkan segala hebahan platform di media sosial. Selalu aktiflah cari ataupun cakna dengan apa yang PKPM dah post. Segalanya kita inform melalui platform tersebut. Saya rasa dah banyak juga peluang-peluang antarabangsa yang kita sediakan, cuma sama ada kita cakna atau tak saja. InsyaAllah. Alright, terima kasih kepada Kak Kis atas penjelasan tersebut. Jadi daripada penjelasan tadi, nampaklah PKPM ini sebenarnya usaha mereka dalam tahun lepas dan juga akan datang ni, orang telah menyambung jaringan ke persatuan pelajar Islam yang lain seperti di Singapura dan juga ada juga di Indonesia sekali. Tidak silap saya, waktu adanya rusuhan yang berlaku di Indonesia, mereka ada PKPM ada membincangkan, bersama-sama membincangkan isu tersebut
dan juga secara langsung mengupdate di isu-isu luar negara tersebut. Dan juga PKPM juga setakat ini ada menyediakan platform-platform antarabangsa. Ini platform ni general kan. Dia terbuka kepada semua, bukan saja ahli PKPM kan. Betul. Betul. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk anda berkecimpung dalam arena antarabangsa. Jadi nampaknya tidak ada soalan. Jadi mungkin kita boleh simpulkan di dalam di dalam perbincangan kita ni ialah orientasi alamiah ni yang di dalam PKPM ni sebenarnya sudah lama dibawakan, dan juga telah banyak usaha yang diusahakan oleh PKPM sendiri untuk membina jaringan, membawa idea dan juga membincangkan isu-isu antarabangsa seperti yang dikatakan oleh Kak Wakis tadi lah. Jadi rasanya itu saja untuk malam ini, dan juga untuk para hadirin, untuk maklumat para hadirin, untuk next bicara orientasi gerakan kita, kita akan membincangkan tentang orientasi gerakan non-partisan pada tarikh 4 Mac tidak silap. Jadi stay tune, jangan terlepas dengan bicara orientasi gerakan ini. InsyaAllah sama-sama kita memahami gerakan PKPM ini, bagaimana gerakannya. Jadi insyaAllah itu saja pada malam ini. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hidup biar berjasa.